Hai, Assalamualaikum. Saya nak tunjuk cara-cara buat kari pap kentang. Okey, tepung gandum 1 kilo. Tak kisahlah nak pakai brand apa-apa pun tepung, asalkan tepung gandum. Okey, lepas tu kita buat lubang tengah-tengah untuk kita isi bahan-bahan yang lain. Okey, gula 2 sudu besar. Garam 2 sudu kecil. Minyak 3/4 cawan. Okey, mentega 2 sudu besar. Lepas tu kita gaul rata semua bahan-bahan kita tadi. Itulah fungsi dia, kita letak kat bahagian tengah. Nanti senang kita nak gaulkan dia, dia tak ada melempar ruah. Tapi sebenarnya minyak ni pun dah melempar ke tepi. Tak apa, kita gaulkan dia rata. Ini adalah resepi daripada mak saya. Dulu mak saya ada buka warung tepi jalan. Bukan warung lah, gerai tepi jalan. Gerai jual kuih-kuih. Okey. Air ni air 1/3 suku cawan. Air ni nak tips dia pakai air sejuk. Kalau dekat Korea tu ambil yang air sejuk. Kita letak sikit demi sikit, jangan letak sekali arum. Kita letak sikit-sikit, lepas tu kita gaul, lepas tu letak sikit lagi, gaul lagi, supaya kita nak bagi rata, tak nak ada yang apa tu tak kena. Agak susah ya. Ini baru 1 kilo tepung. Kalau banyak-banyak orang yang jual kat tepi jalan tu kan, orang yang buat ada gerai tu, memang rasa dah nak krem dah tangan ni. Belum lagi uli sepenuhnya. Okey, kita baru nak ratakan dia, gaul-gaul. Okey, start uli. Okey, satu tipsnya, nak tahu kita punya adunan tu dah cukup air ke, tepung kita tu tak melekat dekat tangan, dia dah tak berderai lagi. Dia dah sebati, dia tak lekat kat tangan kita, dekat dulang pun dia dah tak ada tercerai-cerai ke. Tu maksudnya dough kita tu dah okey lah. Memang mencabar buat tepung kari pap ni. Boleh timbul masa ni nak mengulikan dia, nak sebatikan dia lagi. Daripada petang sampai malam kot belum siap ni. Okey, kita uli keluar ke dalam, masuk keluar, masuk ke dalam. Ni tepung ni memang dah nak siap lah. Nampak kita punya dulang pun dah bersih, dekat tangan tak melekat. Okey, dah siap. Bila dah lepas uli, tepung ni kita kena biarkan sekejap. Tapi jangan biarkan terdedah, dia kena tutup. Masuk dalam bekas bertutup atau plastik lah. Letak plastik atas dia supaya adunan kita tak kering. Okey, dah okey dah ni. Lepas uli, kita biarkan seketika. Okey, ni dia adunan kita. Hasil penat lelah ni. Ini dia 1 kilo tepung. Okey, kita nak buat inti kentang. Okey, 1 kilo tepung tu lebih kurang 1 kilo kentang juga. Kita kena potong dia dadu. Okey, potong dadu, terpulang lah kat nak besar ke, nak dadu kecil ke. Saya
Okay, potong macam ni je. Lepas tu, okay, ni rencah untuk inti kentang. Bawang besar 1 ulas, bawang putih 2 ulas, ikan bilis setengah genggam, rempah kari 2 sudu. Okay, saya potong kecil-kecil dulu bawang ni. Ada orang blender, ada orang dia mayang je terus masuk, tapi saya nak tumbuk, jadi saya kena potong kecil jugalah untuk mudahkan saya tumbuk bawang tu nanti. Okay, kita tumbuk bawang kita. Bawang. Lepas tu ikan bilis. Okay, mula-mula kita tumbuk perlahan. Jangan tumbuk kuat-kuat, nanti habis semua tercampak keluar. Oh. Okey. Lepas tu kita akan tumis. Kentang ni kita dah potong dadu, so kita nak tumis. Okey, kari ni saya letak air sikit supaya kari kita tak berketul-ketul. Okey, masukkan minyak masak 3 hingga 4 sudu. Pulanglah, siapa yang suka masak minyak banyak tu boleh tambah sikit lah, tapi saya rasa 3-4 sudu tu okey lah ngam. Okey, masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Okey, itu namanya air tangan ambil pakai tangan je dari dalam lesung tu, tak payah pakai sudu-sudu. Okey, kita tumis sehingga naik bau. Okey, dah naik bau, kita letakkan daun kari. Ni option lah, siapa tak ada daun kari tak payah masukkan pun tak apa. Tapi cuma nak rasa lebih sedap. Saya suka daun kari banyak. Kalau termakan daun kari pun bagus juga, sedap juga. Okey, bila dah garing, kita masukkan rempah kari kita. Okey, gaul-gaul. Kita masakkan dulu rempah kari kita, garingkan dia dulu. Lima apa? Oh. Okay, bila dah gaul rata kita punya rempah dengan kentang tu, kita boleh masukkan air. Air ni saya dah sukat 2 cawan ataupun hingga tenggelam kentang. Itu tips dia. Okay, api ni jangan buka besar sangat, jangan buka kecil sangat. Kita kena masak hingga kentang kita empuk dan air pun kering. Okey, apa implikasi kalau api tu besar sangat? Kentang kita belum empuk lagi tapi air dah kering. Implikasi apa kesannya lah kalau api terlampau besar. Okay, kita kena yang sederhana sahaja. Kalau nak tutup pun tak apa.
Okey, ini kita masukkan garam 1 sudu, cukup rasa setengah sudu, gula lah. Kalau nak letak, kalau tak nak letak pun tak apa, tak kisah. Pulang kepada cita rasa masing-masing. Tapi gula ni kena letak sikit lah, baru sedap bagi saya lah. Okey, kentang kita dah nak siap. Okey, kita biarkan dia sejuk, baru kita boleh buat kari puff. Okey, kita buat kulit dia. Ni saya bulat-bulatkan dulu supaya dia sama besar. Lepas tu kita buat bulat-bulat dulu, banyak-banyak. Tapi ada juga kecil besar ni. Okey, kita lepeh-lepehkan dia supaya mudah nak gelek nanti. Penggelek ni legend. Dulu mak saya masa jual kuih bertahun-tahun dulu, 10 tahun yang lepas. Okey, ini dia penggelek yang legend tu. Okey, kita gelek dia besar, ikutlah besar mana nak buat kari puff. Tapi saya suka kari puff yang kecil-kecil sikit. Letak inti ni 1 sudu setengah, lebih kurang lah inti. Okey, ada dua cara lah. Satu pakai pengepit ni, tapi pakai pengepit ni dia mudah terbuka. Jadi mak saya kelimkan dia. Saya tak pandai kelim. Ni kelim kari puff ni paling susah. Dari kecil dulu saya belajar sampai besar pun tak reti kelim kari puff. Pakailah kelim yang dah siap tadi. Okey, itulah siapa nak belajar macam ni lah teknik kelim. Dia kata mudah aja, tekan lepas tu kelim, tekan kelim, tapi susah. Siapa yang tak reti bolehlah pakai macam saya ni. Masukkan, nampak daun kari tu. Kalau termakan tu bagus tu, banyak khasiat tu. Bolehlah google apa khasiat daun kari. Pakai kelim ni. Lagi senang. Tekan kuat-kuat. Sebenarnya nak kena letak air sikit dekat tempat kelim ni, benda lah ni. Tempat kelim dia tu letak air sikit, baru dia tak terbuka sebenarnya. Kalau tak letak air nanti terbuka. Nampak? Dia tak terbuka. Tadi terlupa letak air tu yang terbuka tu. Okey, ni lagi sekali nak tunjuk ni kelim-kelim legend ni. Kau semua orang reti ni, belajar tak reti-reti. Memang tak, sebenarnya memang tak ada bakat. Mak saya dulu jual-jual kuih, tapi saya memang tak mengikut lah. Kuih-kuih tradisional ni kena ikut buku. Ni saya ambil daripada buku dia lah ni, belajar. Okey, tengok kelim dia. Mula-mula tekan, lepas tu kelepitkan. Tekan, kelepitkan. Cakap memang senang, tapi entahlah, susah benarnya nak melekat dalam kepala. Buat kari puff ni memang saya tunjuk step by step, memang tak ada terlepas. Jadi bolehlah anda cuba buat kari puff. Okay, one more. Masukkan inti. Ada orang suka buat besar-besar, ada orang suka buat kecil. Ada orang suka inti letak telur, ada letak daging. Tak, yang ni saya buat inti kari puff kentang, letak perencah ikan bilis je. Bukan perencah, letak ikan bilis dia, rencah dia. Mak saya tak suka pakai yang dia suka gunting sendiri. Dia tak suka pakai pengepit tu. Dia nak gunting sendiri. Dia kata bentuk dia lagi cantik dia buat. Betul lah tu. Tengok. Okay, jangan lupa like dan subscribe saya punya YouTube channel. Okey, nampak tu. Itulah saiz yang dibuat jual dulu. Okey. Ni saya goreng.
goreng kari pap, minyak mesti banyak. Kalau tak banyak, dia macam tak rasa feel goreng kari pap. Okay, saya buat banyak-banyak. 1 kilo tepung ni saya dapat tadi dalam 45 biji. Dia boleh dapat dalam, kalau buat kecil-kecil, boleh dapat dalam 45 hingga 50 biji kari pap. Untuk 1 kilo tepung, 1 kilo kentang. Okay, yang ini saya buat frozen lah. Buat banyak-banyak pun bukan ada orang makan. Jadi saya frozen kan, sedekah-sedekah pada jiran-jiran. Ni dah malam dah ni. Saya buat dari petang sampai malam baru siap. Dia agak leceh. Mak saya kata sebab kau merekod kan, dia kejap kena buat berhenti, kejap berhenti. Sebab nak record, nak kena tunjuk step by stepnya tu. Gigih tau, bukan senang. Okay, kalau untuk frozen, goreng sekejap je. Kita tak nak kita tak nak bagi dia melekat sebenarnya. Goreng macam nampak putih tu, sekejap je angkat dah. Jangan sampai cukup coklat tu macam dah masak. Okay, ni saya goreng frozen untuk saya packing esok hari boleh makan atau bagi pada jiran-jiran. Okay, dah malam dah ni. Okay, jadi dah kari pap 45 biji. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tengoklah kegigihan konten YouTube. Masya Allah. Hari tu buat lepak ubi ya. Itu pun satu hal. Ini buat kari pap pula. Okay, tak apa. Lain kali kalau saya nak buat lagi, saya tak boleh tak payah dah tengok buku. Tengok YouTube lagi senang. Sebab kita nampak kan, real nampak daripada baca buku ingredient bla 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 bla, ya tak ya kan. Sebab tu saya gigih jugalah nak merekod kuih-kuih tradisional ni selain daripada kek-kek. Okay, dah sudah. Terima kasih. Selamat menonton. Bye.